Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bertemu lagi. InsyaAllah kita sambung tadabbur Suratul Kahfi dari ayat 11 hingga ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadarabna 'ala adhanihim fil kahfi sinina 'adada. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Allah berfirman, maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun di dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu. Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Sadaqallahul azim. Baik, dalam pertemuan yang lepas, sesi yang lepas, kita telah berbincang berkenaan doa yang dipanjatkan oleh Ashabul Kahfi ketika mereka berada dalam keadaan yang sukar untuk mempertahankan iman mereka saat masyarakat sekeliling dan sistem sosial mereka mendorong ke arah pengabdian selain daripada Allah. Lantas mereka berdoa kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Mereka minta kepada Allah supaya Allah kurniakan dari sisi Allah rahmat, dan mereka minta supaya Allah kurniakan petunjuk. Lantas sebagai jawapan daripada doa mereka, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada mereka pergi ke gua. Dalam saat mereka merehatkan badan setelah melalui perjalanan yang panjang, Allah menidurkan mereka. Maka sebahagian dari para ulama menjelaskan bahawasanya Allah menidurkan mereka sebagai satu jawapan daripada doa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah memberikan ketenangan kepada orang-orang beriman ketika mereka berada dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang mencabar. Sebagai contoh, ketika dalam peperangan para sahabat diancam, dikepung, Allah kurniakan kepada mereka rasa mengantuk sebagai satu tanda ketenangan. Begitu juga dalam keadaan situasi Ashabul Kahfi yang seakan-akan tidak ada harapan untuk hidup selesa dalam keadaan mempertahankan iman. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada mereka rasa mengantuk, tidur di dalam gua. Allah menggunakan perkataan fadarabna ala adhanihim. Allah katakan kami menutup ke atas telinga-telinga mereka. Fadarabna bermaksud ilsaqu syai' bi syai'in bi quwwah wa unuf. Darabna bermaksud Allah Subhanahu wa taala menutup telinga mereka dengan cukup kuat. Dan kita perlu sedar bahawasanya Allah sebutkan telinga merujuk kepada alat pendengaran manusia. Dan di sini agak signifikan kerana sebahagian besar daripada pengaruh yang mencorak minda, sikap ataupun pendirian kita dapati dari pendengaran, dari telinga.
Dijelaskan oleh Syekh Habanakah Al-Maidani rahimahullahu ta'ala, dia katakan Allah menutup telinga mereka, Allah menidur mereka selepas daripada mereka berdoa kepada Allah dengan doa yang kita telah kupas dalam pertemuan yang lepas. Rabbana atina min ladunka rahmah. Saat mereka sedang tidur, mereka sedang baring-baring, berehat, maka Allah tidurkan mereka. Allah katakan, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Dan waktu itu Allah tidurkan dalam keadaan dalam tempoh yang lama. Dan di sini agak penting juga untuk kita kupas dari sudut pendengaran. Kalau kita memerhatikan di dalam ayat-ayat Al-Quran, banyak Allah mendahulukan pendengaran, kemudian baru penglihatan. Inna sam'a wal basara. Begitu juga di dalam ayat-ayat yang lain, Allah kata pendengaran, kemudian penglihatan. Allah mendahulukan pendengaran. Kerana pendengaran merupakan deria yang sangat terkait dengan jiwa, dengan hati, deria yang menjadi laluan untuk kita memperolehi ajaran iman, ataupun daripada pendengaran itulah kita terpengaruh mendengar ajaran-ajaran yang salah. Nak kata penting tak penting pendengaran ini, di dalam Al-Quran Allah seringkali mendahulukan pendengaran, kemudian baru penglihatan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran kita dapati Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah. Allah juga mengkaitkan faktor hidayah itu terkait dengan pendengaran yang dipelihara. Allah katakan golongan yang beroleh hidayah itu adalah golongan yang mendengar perkataan yang baik. Mendengar perkataan yang baik, mendengar penjelasan yang baik, pengajaran yang baik, nasihat yang baik, fayattabi'una ahsanah, dan mereka ikut ajaran yang terbaik itu. Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itulah golongan yang diberikan hidayah oleh Allah. Maka antara ciri-ciri mereka yang beroleh hidayah adalah mereka yang menggunakan pendengarannya dengan fungsi yang betul, iaitu mendengar ajaran-ajaran yang baik. Justru kalau kita lihat awal-awal kelahiran, Allah terlebih dahulu mengurniakan kepada kita nikmat pendengaran. Ketika itu penglihatan belum lagi dalam keadaan yang matang. Deria-deria yang lain belum lagi matang. Tetapi pendengaran telah pun berfungsi. Lantas kita orang Islam diazankan di telinga untuk dirasmikan kehidupan kita dengan mendengar perkataan yang baik. Begitu juga saat kita nazak nak mati nanti, deria-deria yang lain sudah mula mengalami kegagalan. Tetapi antara yang terakhir sekali ditarik oleh Allah, last sekali adalah pendengaran. Yang lain penglihatan dah tak nampak, rasa dah tak berapa nak rasa, nak bercakap tak reti nak bercakap sangat. Tetapi waktu itu pendengaran masih lagi berfungsi untuk mendengar pesanan iman, la ilaha illallah. Justru agak signifikan Allah menjelaskan, Allah berfirman, fadarabna ala adhanihim, betapa kita perlu mendengar, menjaga pendengaran kita supaya kita menapis yang kita dengar itu adalah perkataan-perkataan yang baik, ajaran-ajaran yang baik. Daripada pendengaran itulah membentuk jati diri iman kita, kepercayaan kita. Baik. Jadi dalam rangka Allah mahu memelihara Ashabul Kahfi daripada terpengaruh dengan masyarakat yang rosak, dengan ajaran yang rosak di luar sana, Allah menutup dalam ayat ini, Allah menutup telinga supaya Ashabul Kahfi itu tidak terpengaruh, dan Allah menidurkan mereka. Baik. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada.
Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua. Kemudian Allah bangkitkan mereka dalam tempoh yang panjang, dalam tempoh 300 tahun, 309 tahun, supaya mereka menjadi saksi siapa yang paling tepat kiraannya. Maka di sana ada perbahasan di kalangan para ulama, antaranya Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan Hizbain ini siapa? Hizbain, iaitu dua kelompok. Hizb ni parti lah hari ni, dua parti, dua kelompok. Siapakah Hizbain itu? Ada yang menjelaskan Hizbain ini merujuk kepada yang pertama, kelompok pemerintah, raja yang sesat, yang zalim, yang memaksa kesyirikan, itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah kelompok Ashabul Kahfi yang beriman. Maka sampai berlakunya kiamat, terpisahnya dua kelompok ini tidak boleh dielak. Tidak boleh nak dielak, tak boleh nak dihapuskan. Mesti ada kelompok yang menyanggahi iman, mesti ada kelompok yang mempertahankan iman. Pandangan yang kedua pula menjelaskan bahawasanya dua kelompok ini merujuk kepada dua kelompok di kalangan Ashabul Kahfi. Kerana selepas daripada Ashabul Kahfi dibangkitkan dari tidur yang panjang, di kalangan mereka tertanya-tanya, berapa lama kita sudah tidur? Berapa lama kita sudah tidur? Maka khilaf ataupun berbeza pandangan mereka ketika itulah yang merujuk kepada Hizbain, dua kelompok. Cuma dalam babak yang seterusnya, bagaimana proaktifnya mereka, apabila mereka tak boleh nak jawab, mereka serahkan kepada Allah sahaja, jangan bincang benda yang kita pun tidak berapa nak tahu, benda yang spekulatif, kemudian terus mereka mencari makan untuk meneruskan kehidupan. Pandangan yang ketiga, Hizbain ini merujuk kepada kelompok orang-orang beriman. Setelah daripada Ashabul Kahfi bangkit dari tidur yang panjang, maka masyarakat beriman ketika itu tertanya-tanya, mereka ini tidur dalam tempoh berapa lama, tertidur dalam tempoh berapa lama. Maka ada yang kata beberapa tahun, ada yang kata tahun-tahun yang berikutnya. Semua itu membentuk kepada Hizbain ataupun dua kelompok yang berbeza. Cuma yang lebih menarik lagi, kalau kita lanjutkan pembacaan selepas daripada Ashabul Kahfi bangkit, mereka inilah yang menjadi hujah kepada pertelagahan dua kelompok manusia. Satu kelompok manusia yang mendokong ajaran iman, yang mengatakan akhirat esok ada, perhitungan di akhirat esok ada. Satu kelompok lain pula adalah kelompok materialis yang mendakwa bahawasanya kita tak ada, akhirat esok tak ada. Cukup kehidupan kita di dunia sahaja, akhirat kita jangan cara sangat. Lantas dengan pertelagahan dua kelompok, satu kelompok beriman, satu kelompok yang tidak beriman dengan akhirat, datangnya Ashabul Kahfi menjadi saksi, kami merupakan gambaran kelahiran ataupun kebangkitan semula, kerana kami telah ditidurkan dalam tempoh yang tak masuk di akal, membuktikan kalaulah kami ini telah dicipta begini oleh Allah, maka akhirat itu pun sangat logik untuk Allah ciptakan. Baik. Jadi itu dalam pertemuan yang akan datang. Ayat tu nanti kita akan sentuh ayat 20 ayat apa? Ayat 21, ayat 22. Baik. Kemudian Allah katakan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berita yang benar. Berita yang benar. Kalau kita baca Al-Quran, kita akan dapati kadang-kadang Allah gunakan kata ganti nama ana, aku. Kadang-kadang Allah gunakan kata ganti nama nahnu, kami.
inni anallah, sesungguhnya akulah Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, sekiranya hamba-Ku bertanya kepadaku, jawablah sesungguhnya aku ini dekat. Ada ayat Allah gunakan perkataan aku. Ada ayat Allah gunakan perkataan kami. Sebagai contoh dalam ayat ini, nahnu naqussu. Allah tak katakan ana aqussu, tapi Allah katakan nahnu naqussu, kami ceritakan. Maka diperbahaskan oleh para ulama mufassirin bahawasanya bila Allah katakan ana, aku, merujuk kepada wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Aku. Allah katakan inni wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku nak jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Keputusan Allah ini takkan sesiapa boleh ganggu, dan Allah menjadikan manusia sebagai khalifah, menjadikan Adam dengan kekuasaan Allah sahaja. Ini aku. Begitu juga dalam ayat yang kedengaran sangat akrab. Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-Ku bertanya kepadaku tentang diriku, jawablah aku ni dekat. Maka ayat seumpama itu mendatangkan keintiman, rasa Allah itu dekat dengan kita. Adapun ayat Allah gunakan nahnu naqussu, kami ceritakan kepadamu. Begitu juga wa inna laja'ilun, sesungguhnya kami jadikan, merujuk kepada ta'zim, merujuk kepada kebesaran Allah, keesaan Allah. Dalam kisah Ashabul Kahfi ini, kisah Ashabul Kahfi menandakan kebesaran Allah, menandakan kehebatan Allah dalam keadaan orang lain berspekulasi. Spekulasi bagaimana? Ashabul Kahfi ni zaman bila, berapa orang, ceritanya cerita betul ataupun tidak, daripada mana cerita itu. Allah dengan kebesaran Allah ceritakan kepada Nabi SAW, naba'ahum bil haqq, berita yang benar. Maka kalau kita lihat penjelasan dalam kalangan para ulama, mereka menjelaskan bila Allah sebutkan naba'a, berita, merujuk kepada cerita yang penting. Naba'a ni beritalah kan, Nabi, pembawa berita yang penting. Jadi cerita Ashabul Kahfi ni cerita yang penting. Kesemua cerita-cerita dalam Al-Quran, ceritanya penting. Tapi nak kata betapa pentingnya kisah Ashabul Kahfi ni, Allah tidak sekadar menyatakan ia adalah kisah, tetapi ia juga merupakan berita sebagai pedoman bagi kita sehingga berlakunya kiamat. Baik. Dalam ayat ini Allah katakan nahnu naqussu, kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah, satu sudut yang cukup menarik untuk kita perhatikan di dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang syarat dengan kisah-kisah yang semuanya benar. Al-Quran tidak ada terkandung di dalamnya kisah yang rekaan ataupun kisah perumpamaan tanpa kebenaran. Semua kisahnya adalah kisah yang benar. Dan dari sudut nisbah, 1/6 di dalam Al-Quran merupakan kisah-kisah yang benar. 1/6 terkandung kisah-kisah sejarah. Nak katanya di sini bahawasanya umat Islam mesti menjadi umat yang celik sejarah. Kerana sifat manusia itu, sama ada kejayaan mereka, kesilapan mereka, senario hidup mereka hanya berulang-ulang. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari yang berulang-ulang dalam kalangan manusia. Bermaksud untuk kita menjalani kehidupan kita dengan baik, kita memerlukan pengajaran-pengajaran awal, dan pengajaran-pengajaran awal itulah Allah persembahkan dalam bentuk kisah.
Di dalam ayat yang lain, Allah juga mengkaitkan celik terhadap sejarah dan muhasabah terhadap sejarah terkait dengan ciri-ciri golongan yang bertakwa. Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Ayat ini agak menarik kerana Allah mengapit ayat ini dengan dua takwa. Yang pertama takwa, kemudian penghabisannya takwa. Mengapit satu perintah supaya lihat apa yang telah dilakukan oleh kamu supaya kamu boleh bersedia untuk hari esok. Maka tidak syak lagi bahawasanya ajaran Islam yang dipandu oleh Al-Quran merupakan ajaran yang menyuruh umatnya supaya celik sejarah, dan Al-Quran mengkaitkan celik sejarah itu sebahagian dari ciri orang-orang yang bertakwa. Baik, dalam kitab Mana'il Qattan, Syekh Mana' Al-Qattan, dia menjelaskan bahawasanya tujuan pengkesahan sejarah di dalam Al-Quran adalah untuk menjadi hujah kepada ahli kitab yang suka mengeksploit sejarah Nabi dan Rasul, kisah kaum terdahulu untuk benefit terhadap ajaran-ajaran menyeleweng mereka. Itu yang cukup penting. Kemudian kisah-kisah sejarah di dalam Al-Quran adalah untuk membenarkan ajaran Nabi dan Rasul terdahulu, seterusnya menjadi motivasi ke atas orang-orang yang beriman supaya sabar dalam menjalani hidup mendokong keimanan. Baik. Jadi Allah katakan, kami beritahu kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah. Dan begitu juga di dalam Al-Quran, Allah merangsang daya fikir manusia dengan penceritaan sejarah. Antaranya Allah katakan faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Ceritakan kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah-kisah, iaitu merujuk kepada kisah-kisah sejarah Al-Quran yang terkandung di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan mereka berfikir. Maka kalau kita lihat kejayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa dakwah adalah dengan banyak menceritakan cerita-cerita sejarah. Dan memang manusia suka dengar cerita. Kalau manusia tak suka dengar cerita, mana mungkin TV, radio boleh laku. Itu antara bukti manusia memang suka cerita. Dan sementara ajaran Islam merupakan ajaran yang berat. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan berikan kepadamu wahai Muhammad kata-kata yang berat. Ajaran Islam ini ajaran yang berat. Gagasan yang besar. Cuma bagaimana Allah mengolah ajaran yang berat dan gagasan yang besar itu supaya dapat difahami oleh segenap lapisan masyarakat. Maka Allah mengolah pengajaran-pengajaran yang besar melalui kisah-kisah yang menarik. Lantas di dalam Al-Quran ada kisah kaum Nabi Nuh, kisah Namrud, kisah Fir'aun, kisah Bani Israel. Segala kisah-kisah itu sebenarnya terkandung di dalamnya cerita-cerita yang berat, cerita berkenaan minda materialistik, sikap oportunis, sikap diktator, sikap tamak, sikap ananiah, narsistik, semua masalah-masalah yang kalau kita dengar hari ini dengan istilah-istilah yang agak rumit, semua itu telah dijelaskan oleh Al-Quran, tetapi dijelaskan dengan bentuk yang mesra, minda segenap lapisan masyarakat, iaitu dengan pengkesahan-pengkesahan sejarah. Justru untuk melahirkan generasi yang celik, generasi yang matang berfikir, mestilah generasi yang terangsang minda dia dengan sejarah dan dapat membandingkan orang dahulu punya kejayaan bagaimana, orang dahulu punya kegagalan bagaimana, dijadikan sebagai sempadan. Baik. Jadi Allah katakan kisah
Ashabul Kahfi ini Allah khabarkan ia merupakan berita yang sangat sensasi, yang sangat penting ketika penurunannya. Kemudian Allah katakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka merupakan golongan muda, golongan remaja yang beriman dengan Tuhan mereka, wazidnahum huda, dan kami tambahkan buat mereka hidayah. Baik. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan sekali lagi bahawasanya Ashabul Kahfi itu adalah fityah. Fityah, fata. Dalam pertemuan yang lepas kita telah bincangkan bahawasanya Ashabul Kahfi itu adalah golongan remaja, golongan muda, golongan remaja, golongan muda. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, terdapat beberapa tempat. Yang pertama, Ashabul Kahfi, cerita Ashabul Kahfi Allah gunakan perkataan fityah. Kemudian kisah pengembaraan ilmu Nabi Musa membawa anak muridnya Yusha' bin Nun dengan perkataan fata, remaja juga. Begitu juga dalam surah Al-Anbiya ayat 60, Allah ceritakan betapa beraninya Nabi Ibrahim meruntuhkan berhala, sanggup menanggung risiko asalkan pendirian iman dia dapat menyekat masyarakatnya dari kesyirikan. Allah memuji Nabi Ibrahim dengan sifat kepemudaan yang cukup segar, remaja ketika itu. Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ini Allah rakamkan dialog sesama kaum Nabi Ibrahim. Kami mendengar bahawasanya yang merobohkan berhala-berhala ini, kami dengar nama budak tersebut namanya Ibrahim. Jadi kalau kita satukan kisah Ashabul Kahfi, keremajaan, jiwa muda yang ada pada Ashabul Kahfi, jiwa mudanya apa? Tidak terpengaruh, tidak melihat kebergantungan ataupun kepentingan dunia. Kemudian kisah Yusha' bin Nun bersama dengan Nabi Musa bersedia untuk berdepan dengan situasi-situasi yang mengelirukan. Dari situasi yang mengelirukan bersama dengan Nabi Khadir itulah Nabi Yusha' membina kematangan, memintas usianya. Begitu juga Nabi Ibrahim, keberanian Nabi Ibrahim ketika itu. Ketika itu Nabi Ibrahim fatan, iaitu golongan remaja. Dia sanggup merobohkan berhala kaumnya ketika itu. Dan apabila raja, orang-orang besar bertanya kepada Ibrahim, siapa yang buat? Maka kecerdasan Nabi Ibrahim berhujah, tanyalah kepada berhala yang ada padanya kapak, kerana yang banyak-banyak berhala itu hancur, yang dia je selamat. Ini kecerdasan yang ada pada anak muda. Maka kalau kita lihat sama ada di dalam Al-Quran ataupun sama ada di dalam sirah Nabi SAW, seringkali anak muda ini dirangsang sifat kepemudaannya. Kita tidak dengar ayat-ayat berkonotasi prejudis. Sebagai contoh, kamu ni muda lagi, kamu tak reti apa, kamu jangan pandai-pandai, kamu jangan belagak. Sifat-sifat negatif itulah yang akan menyebabkan daya juang ataupun jati diri ataupun jiwa merdeka yang ada pada anak muda ini terbantut. Adapun generasi terdahulu, generasi muda seringkali memberikan keyakinan kepada anak muda. Dengan sebagai contoh Nabi Musa membawa Nabi Yusha' untuk melihat kekeliruan, dan Nabi Musa tidak katakan kamu ni budak lagi jangan ikut, tidak, tetapi memberikan peluang supaya anak muda ini belajar. Dan kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis di ambang berlakunya kiamat, hadis-hadis fitnah, kita akan dapati bahawasanya golongan-golongan yang berkedudukan, golongan-golongan yang tua, kebanyakannya di ambang berlakunya kiamat, mereka
mengalami kerosakan. Dan ketika itu yang perlu diberikan penumpuan dari sudut pendidikan, dari sudut memupuk budaya berfikir, budaya ilmu adalah golongan-golongan muda. Dalam hadis Nabi katakan a'immatul mudillin, dalam hadis Nabi katakan ru'usan juhala, pembesar-pembesar yang jahil, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Sudah pasti merujuk kepada golongan-golongan tua. Adapun yang perlu untuk kita pelihara betul-betul adalah golongan muda. Maka di sini yang dijelaskan oleh Syekh Said Hawa dalam kitabnya Al-Asas fi Tafsir, dikatakan dalam sejarah dakwah para nabi dan rasul, menyaksikan orang-orang muda lah yang bersama dengan ajaran kebenaran mereka, sementara golongan yang sudah berumur tetap degil. Dan dari sudut logik, kenapa? Kerana golongan-golongan muda ini belum lagi terbeban dengan banyak kepentingan. Dan selalunya manusia mengalami kerosakan ataupun tidak boleh konsisten dengan prinsip yang dia tahu adalah kerana bebanan kepentingan. Adapun anak muda selalunya belum lagi banyak kepentingan. Bila belum banyak kepentingan, anak muda ini merupakan satu fasa usia yang fresh, yang boleh diterapkan dengan nilai-nilai yang baik. Mudah-mudahan mereka menjadi generasi yang membawa pembaharuan. Maka ini merupakan hikmah. Allah katakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Dan ashabul kahfi ini mereka mengambil inisiatif untuk menyelamatkan iman. Mereka tidak menyerah diri begitu sahaja, mereka sendiri yang ambil inisiatif. Mereka menghargai iman, mereka menjaga iman, wazidnahum huda, dan kami tambahkan buat ashabul kahfi hidayah. Jadi ini kalau kita lihat dalam ayat tadi, terkait juga dengan ciri-ciri mereka yang beroleh hidayah adalah alladzina yastami'una alqaula fayattabi'una ahsanah ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka menjaga pendengaran mereka, mereka menjaga pengaruh hidup mereka, kemudian mereka ikut ajaran yang baik, bukan ajaran yang paling untung, tetapi ajaran yang paling baik, ajaran yang paling benar. Dan mereka itulah golongan yang diberikan hidayah, layak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu ingat balik bila sebutkan fityah itu bukan orang muda macam umur 30-an, umur 30-an ataupun umur 20-an. Anak muda fityah yang perlu dijaga adalah bermula daripada budak-budak sekolah menengah. Waktu itulah waktu di mana manusia diacu, manusia diterapkan dengan ajaran-ajaran yang baik. Waktu itulah segala ajaran melekat dengan betul-betul melekat. Waktu bila? Waktu remaja. Waktu yang di kalangan ahli psikologi mengatakan krisis identiti. Waktu itu, waktu yang perlu kita jaga betul-betul. Jadi ini fityah. Jadi kalau kita katakan anak muda hari ini umur 20-an, 30-an, sebenarnya proses itu proses yang lambat. Sepatutnya perlu ditumpukan sejak daripada umur belasan tahun lagi. Baik, cukup sekadar itu sahaja untuk malam ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Allahumma ballagt, Allahumma fashhad. Ya Allah, aku telah sampaikan. Ya Allah, saksikan apa yang telah aku sampaikan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.